dan peluang yang Allah masih berikan kepada kita pada hari ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup pada hari ini, dan pada pagi ini kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah, dan kita melapangkan sedikit masa untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Inilah di antara beberapa saranan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang sekarang kita sedang baca. Bila sampai nanti dalam bab ibadat, dalam bab ada adab selepas terbitnya matahari nanti, yang kita akan membincangkan. Jadi pada pagi ini kita sambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih berada dalam bab ada adab berwudu yang lepas kita dah bincangkan. Mula-mula ketika mana kita berwudu, kita pastikan bahawa kita mengambil wudu itu bukan sekadar zahirnya sahaja, tetapi di dalam wudu itu perlu disertakan penghayatan ataupun doa-doa yang kita harapkan. Moga-moga wudu itu menjadi ibadah yang berlaku antara zahir dan batin itu semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berlakunya ibadah itu hanya pada zahirnya sahaja. Kerana kita ni tuan-tuan, kejadian manusia pun adanya dari sudut bentuk fizikal dan juga bentuk roh jiwa. Jadi begitu juga ibadah yang kita lakukan, mestilah ibadah yang dilakukan sempurna dari bentuk zahirnya, iaitu kaifiatnya, cara-caranya, dan juga rohnya, iaitu doa-doa dan juga harapan kita. Begitu juga yang lepas kita dah bincangkan, ketika mana kita mula-mula berwudu, kita membasuh tangan sampai ke pergelangan, mula-mula sekali sunat wudu, dengan kita mengharapkan moga-moga tangan inilah tangan yang bertuah, tangan inilah tangan yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Sambil kita basuh tangan, moga-moga dengan tangan yang bertuah dan rahmat ini, setiap perbuatan yang kita buat dapat dipastikan bahawa perbuatan itu benar-benar perbuatan yang baik, perbuatan yang mendatangkan manfaat. Kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat kita tanam bunga di rumah, tanam bunga, tanam tumbuh cantik, pokoknya berbuah. Kita kata tangan kamu ni sejua, tanam je, kita tanam mati. Itu di antara maknanya ada keberkatan di sana, ada kebertuahan. Jadi kita sambung. Kemudian apabila pula ambil satu cebok air, ni masih guna lama lah, pasal dulu kita untuk pakai gayung. Ambil satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu. Kita dah basuh tangan, dah kumur-kumur, untuk kita masukkan air dalam hidung. Maka hendaklah engkau beristisqa, yakni memasukkan air ke hidung 3 kali. Kalau kita kena ambil pakai tangan, tangan ni kita niatkan gayung, kita ambil, kita sedut, masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Dan kita berdoa, Allahumma rihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah olehmu akan hidung ini, akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha kepadaku.
Mana ketika kita masukkan air dalam hidung, lintaskan moga-moga hidung ini, hidung kita ni dapat mencium bau syurga. Kalau kita dapat cium bau syurga, tuan-tuan, insya-Allah dah hampir tu. Dah hampir lah. Kita ni kadang-kadang cium bau pun tak ada. Apakah nak dapat? Jadi moga-moga hidung yang kita Allah telah berikan ini, yang setiap kali kita berwuduk, kita masukkan air ke dalamnya, untuk kita basuh, maka kita lintaskan, doakan, moga-moga hidungku ini, hidung yang mendapat mencium bau syurga. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidung, bila kita dah sedut, kita keluarkan balik. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidung, hendaklah engkau membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Mana kalau kita tengok mana yang Rasulullah ajar, yang para ulama ajar, maknanya daripada wuduk tu, tuan-tuan, doa kita meliputi dunia dan akhirat. Maknanya bila kita keluarkan air daripada hidung itu, kita minta supaya jangan sampai kita ni tercium bau neraka. Itu di akhirat. Dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Kalau itu apa kena-mengena dengan hidung, dengan tempat kediaman kita ni? Jadi hidung ni istilahnya kita boleh menghidung. Moga-moga kejahatan-kejahatan yang akan datang untuk kita dapat menghidup, dapat mengesan. Kita mengharapkan begitu. Kemudian apabila kemudian ambil pula satu cebok yang lain untuk engkau membasuh muka. Kemudian dah habis kumur, masukkan air ke dalam hidung, maka kita basuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi, tempat datar. Kalau dalam kitab fiqh dia kata tempat mula tumbuh rambut. Kalau licin, tuan, kepalanya licin, memang berkilau punya, licin, tak nampak kesan tumbuh rambut, ambil jari, 4 jari ni letak dahi. Inilah ukuran dahi kita. Sebab ukuran nombor kita ni, cuba tuan letak ni, sama tuan, 4 jari ni. Kalau misalnya orang tu licin itu, letak 4 jari, itulah had muka itu. Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia buat sesuatu tu, kalau kita kaji tu, semua ada ada hubungan masing-masing. Jadi mula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu, bahagian depan dagu. Ini dari segi bujur, daripada atas ke bawah. Dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Kalau ikut dalam kitab fiqh, daripada anak telinga ni, sini, anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Kalau kita lukis tu, itulah had muka kita. Jadi pastikan ketika kita basuh muka tu, had ini semua kita basuh. Jangan cuma depan. Kadang-kadang dia ambil depan tu. Dia kena. Jadi kalau kita lukis ni, dia akan tahu had muka. Jadi kalau ada, terutama orang perempuan, dalam kitab fiqh disebut, kalau segala rambut ataupun daging yang tumbuh dekat kawasan muka ni mesti dibasuh. Ada orang kadang-kadang kita ada tumbuh kutil, minta maaf kalau salah sebutan tu, yang itu pun maknanya kena masuk. Kalau ada yang jenis darah ni, daging lebih lah apa-apa, itu semua kena basuh. Kalau ada rambut, kalau dalam kitab fiqh disebut tali tudung, orang perempuan tali tudung, itu pun kena basuh.
Jadi waktu wudu kena keluarkan, jangan selitkan dekat atas telinga. Nak wudu diselitkan, jadi tak terkena. Dan sampaikan air itu ke tempat tahzif, yaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Tahzif ni lah, ada setengah orang dibuang. Dulu kalau masih kat pondok tu dulu, guru disuruh buang. Jadi biar mudah. Yaitu tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis. Ayatnya atas telinga ni. Ya, biasa ni tempat tumbuh rambut yang panjang ada. Rambut perempuan tu panjang gitu. Ya, ni tempat yang ada di tepi dahi, ya, dahi, tepi ni. Dan sampailah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, bulu misai, bulu mata dan bulu azab, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut. Tempat janggut ni sampai membetuli kedua telinga. Janggut ni orang kata sekben, ataupun tali tudung. Cuma sekben ni ataupun janggut, kalau lelaki, kalau tebal tak wajib dia kena kat kulit. Memadai dia di luar saja. Itu kalau lelaki. Kalau tok guru dulu sebut tebal janggut tu macam mana? Dia kata kalau kita berdiri 2 orang, kita unjuk tangan ini. Jadi antara saya dengan kita tengok dia nampak kulit kat janggut, tengok nampak janggut ni, nampak kulit. Tu janggut tu nipis. Kalau kita tengok tak nampak kulit janggut, itu janggut tebal. Kalau janggut tebal maknanya tak wajib sampai ke kulit untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, nipis ke tebal ke, wajib sampai ke kulit. Sebab perempuan ni nadir. Nadir ni jarang kata bilang ni. Jarang-jarang perempuan ni ada janggut. Tapi orang lelaki ramai. Banyak yang ada janggut. Cuma tebal nipis. Jadi itu had rambut, had muka tu, itu yang wajib dibasuh. Maknanya kalau kita basuh muka tak sempurna, maka wuduk kita tidak sempurna. Kalau wuduk tak sempurna, sembahyang kita pun tak sempurna. Jadi istilahnya segala rambut yang tumbuh di kawasan muka, ataupun segala daging yang tumbuh di kawasan muka, semua mestilah terkena air. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang nipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat janggut yang tebal bagi lelaki. Jadi maknanya kita basuh tu maknanya kena biasakan. Tapi kalau dah biasa ni mudahlah. Karena kita tengok orang ambil wuduk ni ada seksa dah. Ada yang jenis was-was. Dah basuh tu dia licinkan air tu nak bagi hilang. Slow je, lamanya dia. Imam dah sembahyang dah, Fatihah dah habis, dia nak basuh muka je. Dia bagi kering. Nak bagi kering kau tak tahu lah. Imam baca surah, dia pun duduk gosok. Imam dah rukuk dah, Allah Akbar, dia pun duduk muka. Ni betul tuan-tuan. Saya pun dah sebut hal itu kan. Kalau imam dah sembahyang, perkara sunat dalam wudu dah tak sunat dah ketika itu. Kita kena utamakan jamaah. Ini duduk masuk muka kita. Ini ada ni. Ini was-was. Dia tak tahu. Tak tahulah macam mana. Digosok.
slow je digosok. Kita yakin kena dah. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para awliya-Mu. Di pada mahsyar nanti tuan-tuan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan rupa yang berbagai-bagai. Ada muka yang cantik, ada muka yang bodoh. Ada muka yang sehodoh-hodoh muka orang yang bodoh. Bukan sekadar hodoh lagi, maknanya entah. Ada mereka yang muka seolah muka monyet pun ada, muka khinzir pun ada, macam-macam. Ada orang yang mukanya putih, mana putih tu bercahaya. Di antaranya orang yang menjaga wudu. Jadi orang yang menjaga wudu ni, bila kita basuh dengan baik, kita doa, moga-moga muka kita ni akan jadi muka yang putih bercahaya. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan muka orang-orang ataupun awliya, orang-orang yang soleh, yang Allah Ta'ala redha ni, dengan wajah yang putih, yang berseri-seri. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari menjadi hitam muka musuh-musuh. Pada waktu itu muka orang yang tidak diredai oleh Allah, mukanya hitam. Di dunia pun, kalau kita baca dalam kitab Muniyatul Musolli pun disebut orang yang sembahyang, yang menjaga sembahyangnya, Allah Ta'ala akan berikan nur di muka. Kita tengok muka dia ni, ada rasa sejuk mata hati orang. Ada tengok tu seronok, walaupun warnanya mungkin gelap hitam, tak cerah. Kalau kita tengok kadang-kadang orang-orang yang bahagian-bahagian Afrika ataupun India, tengok hitam, tapi bila dia ada hidayah tentang Islam, kemudian dia mengamalkan ajaran Islam, kita tengok wajah dia berseri, seronok. Itulah nanti tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok wajah seorang ni, timbul ada rasa sikoh, rasa kepercayaan. Kita rasa percaya. Ada setengahnya orang ni datang semat, tengok semat, tapi kita datang timbul rasa ragu. Timbul rasa ragu, orang ni nak apa ni, lain macam ni. Padahal muka lebih kurangnya, tapi kita kata muka lain macam. Itu dia ada tanda-tanda, maknanya orang yang beriman ni, Allah akan campakkan nur pada muka. Kita tengok muka dia tu, kita ada rasa tenang, ada rasa percaya dengan dia. Itu kita kena yakin. Sebab tu kita kena jaga amal soleh tu. Muka kita nak cantik, muka kita nak berseri, selain daripada kita pakai, orang kata bedak ke apa ke, amal ni, amal ibadah. Sebab amal ibadah tu, cubalah bayangkan tuan-tuan, kita wuduk, kita basuh muka. Orang yang nak muka cantik tuan, dia beli sabun, sebiji tu 120. Sabun besar, sabun dengan sabun apa, Palmolive, sabun lak besar tu 120. Punya dia kata mahal ni, dia potong-potong buat macam buah dadu, dia gosok. Saya tengok cara dia gosok tu, tengok dia gosok pun sampai dalam 15 minit basuh. Apa dia punya istilah aktiviti basuh. Kita ni satu hari 5 kali basuh tu disertakan dengan doa. Lagilah maknanya orang kata mujarab dia lebih. Kalau orang
basuh pakai sabun tu pun tuan-tuan, dia ada dalam hati tu, dia sambil basuh tu, lintas dalam hati, moga-moga muka aku ni cantik. Kalau setakat basuh gitu je, kosong hati pun, itu yang kata, orang kata tak serasi. Ubat ni tuan-tuan, keserasian dia pun melalui daripada doa dan harapan kita. Sebab tu kalau orang jual ubat tu, dia kata yang penting kamu yakin benda ni ubat. Memang kita yakin benda ni ubat. Orang ni kata kan, walaupun apa air longkang pun dia kata kena yakin ini ubat. Kalau tak yakin ubat, tak baik kata. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelati janggut yang tebal. Kalau janggut itu tebal, kena selati. Selat-selat ni mana masuk-masuk itu, gosok. Kalau itu sunat. Berapa banyak pahala kita dapat. Gosok itu sunat. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuh tangan kanan, tangan kiri ni tuan-tuan, kalau dari sudut sah, mana-mana dulu sah. Kita belajar ni biar kita faham. Ada setengah tu tak faham, bila orang tu basuh tangan kiri dulu, kemudian basuh tangan kanan, dia kata tak sah. Sebab basuh kanan dulu, kemudian kiri, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kadang-kadang jadi perbalahan, gaduh. Dah lah orang pergi masjid tak ramai, kemudian bergaduh, besok kurang seorang merajuk. Ada setengah orang ni, dia rajin, memanglah dia rajin mengaji. Tapi kalau tengok orang tu buat salah tu, dia nak tegur je, asyik tegur je. Dia kata saya tak boleh, saya kalau tengok orang ni buat salah tak boleh tegur. Kita dah mengaji kan. Dia dah tengoklah. Kalau benda tu sunat, tuan-tuan, tegur kita tegur tu cara sunat lah. Jangan tegur tu macam benda tu haram. Ngaji dah lama pun tak faham, ambil wudu, orang masuk kanan dulu baru kiri. Kan, sama-sama ngaji. Aku pun ngaji juga, kanan ni masuk kanan ni sunat. Tak, dia kata. Gaduh. Bila gaduh, seorang tak datang merajuk, dah pergi masjid tak ramai kan. Ini masalah betul. Basuh kanan dulu baru kiri, hukumnya sunat. Jadi maknanya kalau kita basuh kiri pun boleh, basuh kiri dulu. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku, maknanya sampai siku lah. Dia ada dalam dalam kitab fiqh, basuh tangan sehingga ke siku, basuh tangan bersama siku. Itu pun ada nak dengan bahasa juga. Itu bahasa dari sudut bahasa lah. Maknanya basuh tangan sampai ke siku lah, ujung jari ni sampai ke siku ni, semua kena basuh. Dan sunat kita lebihkan 4 jari juga. Kalau kita sunat, sebab kita boundary dia ni tak ada garisan. Istilahnya tak ada garisan kan. Jadi kita tak tahu had siku tu mana. Jadi kita lebihkan supaya ihtiyat lebih sempurna. Semua kita berjaga. Jadi kalau kita amalkan itu, nanti di padang mahsyar nanti anggota wudu tu akan bercahaya tuan-tuan. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai kepada pertengahan lengan. Pertengahan lengan. Ini lebihkan supaya lebih. Kerana perhiasan di dalam surga itu sampai ke tempat basuhan wudu'mu. Kalau kita bayang kat dunia ni, perhiasan tangan ni gelang, maka nanti di surga nanti, Allah Ta'ala akan bagi perhiasan tangan ni. Kalau misalnya kita bayangkan gelang, kita akan dibayang gelang mengikut mana had wuduk kita. Jadi kalau misalnya had wuduk tu, kita lebihkan 4 tu sampai sini lah. Maknanya dapat banyak lah. Itu kalau kita bayangkan kat sini gelang. Kalau kat surga nanti mungkin ada perhiasan yang kita tak bayang kat sini.
Dan baca olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Apa dia? Ya Allah, berikan kepadaku catatan amalanku, yakni buku catatan itu, dengan tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisapan yang mudah. Tuan-tuan, perbuatan kita seharian, kalau kita banding perbuatan mata, paling banyak perbuatan apa? Tangan. Tangan kita yang paling banyak buat kerja. Kalau tangan kita ni besok di akhirat dihisap dengan detail, tuan-tuan, letih tuan-tuan nak jawab. Setiap gerak kita ni akan disoal mengikut detail ni, letih kita nak jawab. Sebab tu kita minta supaya Allah Ta'ala hisap dengan cara mudah, dengan cara mudah. Macam kalau kita pergi mana-mana, naik kapal terbang, kalau diselengkan tentang beg kita satu-satu, risau kita. Kadang-kadang jumpa ketik buku pun jadi masalah, Tapi kalau kita pergi Langkawi, contohnya pergi grup, kalau yang lepas-lepas lagi kalau saya pergi itu dengan Jabatan Agama Islam, dia jalan, dia tak payah tengok buka depan, dia tengok buka, okey, tu maknanya dihisap dengan mudah. Kalau detail, sebanyak mana ada poket dekat beg dibuka, letih tuan-tuan. Letih tu, kan? Kita mengharapkan tu. Doa kita, ya Allah, moga-moga kita mendapat buku catatan dengan tangan kanan. Sebab antara alaman ahli syurga, mereka akan mendapat catatan buku dia dengan tangan kanan. Jadi kita harap Allah Ta'ala bagi kita ni dengan tangan kanan ni kita akan terima. Kemudian tangan ini akan dihisap dengan cara yang paling mudah. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i zuhri. Kalau tak hafal yang Arab ni tuan-tuan, kita lintaskan doa yang bahasa Melayu, lebih afdal kerana kita lebih mengetahui. Lintaskan waktu kita basuh kanan-kanan, ya Allah Tuhanku, moga-moga tangan ni dapat buku catatan amal. Moga-moga ya Allah Kau ringankanlah hisap. Lintaskan itu. Ayat tu kita boleh buat sendiri, tuan. Dia punya apa? Benda yang kita nak doakan, yang pertama dapat buku amal tangan kanan, yang kedua dihisap mudah. Lintaskan begitu. Kemudian ketika basuh tangan kiri, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amal di tangan kiri. Waktu kita basuh tangan kiri, ya Allah, jangan engkau bagi tangan kiri ni untuk menerima amal. Buku apa? Buku catatan amal. Atau engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakang. Kita nak, itu di antara tanda-tanda ahli neraka. Dia dapat buku catatan dengan tangan kiri ataupun daripada belakang. Itu tanda-tanda ahli neraka. Na'udzubillah, kita takut sangat. Sebab tu kita jaga. Benda ni bukan boleh praktik. Kita nak praktik, tak nak ambil, kita nak ambil ini je. Tak, sebab nanti dia mengikut amalan kita. Kalau amalan kita baik, ya Allah Ta'ala tentukanlah. Kita akan dibariskan soft nanti. Macam kat dunia ni, kalau kita nak terima apa-apa, disoftkan mudah. Kalau tuan-tuan berada dalam majlis-majlis yang lembaga zakat biasa bagi tu, agihan asnaf. Okey, sini fakir, sini miskin. Baris ni yang dapat cek, baris ni yang dapat duit tunai. Dia hasilkan supaya mudah. Nanti pada masa begitu juga. Itu yang ada dalam hadis, ada 73 soft.
Satu je masuk surga. Cuba bayangkan nisbah kan? Jadi maknanya ni soft orang yang sembahyang, ini soft orang yang tinggal sembahyang, ada soft-soft. Takut-takut naudzubillah kita minta jawab. Simpulan kamu dok soft ni. Bila tengok label dia, orang yang akan mendapat catatan tangan kiri, Allah Alhamdulillah. Takut. Jadi kita minta doa. Setiap kali kita basuh, kita minta supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada tangan kiri ini untuk menerima buku catatan. Kemudian sapulah kepalamu. Jadi maknanya kita wudu ni tuan-tuan kena fokus. Bukan sambil wudu sambil borak, bukan sambil wudu sambil tengok orang lalu. Mana fokus. Tapi janganlah sampai tadi saya sebut tadi, sampai was-was pula. Jangan. Lintaskan aja dalam hati. Maknanya apa yang kita hajat tadi. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakan seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Kepala ni maknanya seeloknya sapu. Basahkan rambut ni, tarik ke belakang, ke depan lagi. Itu sunat. Ambil sapu tu 3 kali, itu sunat. Lepas sapu tu, sapu seluruh. Dapat pahala sunat banyak. Kalau boleh mana-mana yang sunat tu, walaupun kecil, buat semua. Kecuali bila dah imam dah sembahyang ataupun jemaah dah sembahyang. Sebab tu kita disunatkan datang awal. Datang awal. Ataupun duduk di rumah. Iaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan kau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepala. Tak situ. Kemudian kau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang, busuk belakang. Kemudian kau kembalikan semua, tarik ke belakang, agak ke depan pula. Setelah kita bahasa itu, buat itu. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan. Ini baru dikira 1 kali sapuan. Bila kita tolak belakang, tarik lagi ke depan, itu 1 sapuan. Maka engkau buat seperti ini 3 kali. Dan ketika itu bacalah olehmu, Allahumma wasyini bi rahmatik wa anzil ala min barakatik wa azillani tahta zillu arsyik yawma la zilla illa zullu. Allahumma harrim syahri wa basari ala nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat, atau berilah aku rahmat, berikan banyak-banyak rahmat. Ketika kita sapu tu, minta Allah Ta'ala beri rahmat. Apa makna rahmat tuan-tuan? Kebaikan. Kebaikan saya pernah bincang lepas. Kebaikan ni macam-macam kebaikan. Rasa tenang, kalau sakit kita bersyukur, ataupun kalau sakit kita sabar. Itu rahmat. Ada orang sesemua je, tapi mengeluh je, dibuat wirid. Mengeluh, demam, jumpa orang demam, itu tanda-tanda tak syukur, apa tak sabar. Jadi rahmat ni macam-macam. Maknanya susah pun kita dapat pahala, senang pun dapat pahala. Itu rahmat. Lapar pun dapat pahala, kenyang pun dapat pahala. Macam mana? Ada orang kelang kenyang berdosa, lapar lagi dosa. Bila dah kenyang, nyanda aja, azan pun dah tak hirau, tak sembahyang. Itu kata kenyang berdosa. Kalau lapar lagi, lapar tak ada duit, mencuri pula tu, lapar berdosa pula. Ada orang pandai berdosa, bodoh lagi banyak dosa. Pandai, kerjanya cuma berdebat dengan orang, macam misalnya
berdebat benda yang tak patut, ataupun nak tunjuk dia pandai misalnya. Bila dah bodoh pula, dia ajar tak boleh misalnya. Jadi yang kita nak maknanya apa keadaan sekalipun boleh dapat pahala. Kita orang Islam ni, di awal-awal tu saya sebut dulu, bila kita mengucap kalimah syahadat, kita ahli surga, kita ahli ibadah. Maknanya setiap benda yang kita buat tu boleh dapat pahala, sebab kita ahli ibadah. Orang kafir dia bukan ahli ibadah, dia buat baik pun tak ada pahala, apalagi kalau buat jahat. Itu ada orang tanya, Ustaz, orang kafir ni dia wajib tak puasa Ramadan? Dia wajib tak sembahyang? Kalau dia tak sembahyang, berdosa tak dia? Orang kafir sembahyang wajib tak? Sembahyang lima waktu. Kita tengok dalam syarat ataupun rukun sembahyang, wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang. Siapa orang yang wajib sembahyang? Orang Islam. Jadi kafir tak wajib lah. Orang kafir tak wajib sembahyang, Ustaz. Seronoknya, Ustaz. Jangan cakap kata aku pula jadi kafir lah. Jangan, na'udzubillah. Dia kata seronoknya, Ustaz, kata dia. Habis kenapa pula orang kafir tak wajib sembahyang tapi dia masuk neraka? Dia masuk neraka tu cukup dengan kejahatan dia kafir tu, tuan-tuan. Cukup dengan kafir dia tu, dia tak percaya dengan Allah tu, dia tak beriman dengan Allah tu, merangkumi semua kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi kita, bila kita mengucapkan syahadat, kita orang Islam, cuma di mana yang kita buat jahat, di situ kita akan diazab kejahatan tu. Orang kafir ni maknanya dia dah awal-awal dia tidak beriman tu, memadai dosa dia tu untuk dia masuk neraka tu. Tak payah cas kes-kes yang lain dah. Sebab tu kita maknanya setiap waktu, setiap keadaan, kita cuba dapat pahala. Itu kata rahmat tu. Mana kita semua dapat. Kadang kita bila kita rasa susah, kita cepat bersabar, cepat istighfar. Sebab istighfar ni, tuan-tuan, dia akan menghilangkan keluh kesah. Cuba tengok dalam bab fadilat istighfar. Sebab tu kalau kita rasa susah ni, banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia menghilangkan keluh kesah. Jadi bila kita susah, banyak istighfar, maknanya kesusahan kita itu mendatangkan pahala yang banyak. Kalau bahasa Dr. Muhayyad, kesusahan itu lubuk pahala kita. Waktu kita senang dapat nikmat, alhamdulillah, dengan nikmat itu kita menambahkan koleksi ibadah kita. Waktu kita tak ada rezeki duit, misalnya waktu kita tak ada duit, mungkin kita boleh sembahyang sunat aja. Sembahyang fardu, sembahyang sunat yang tak payah keluar duit. Bila kita dapat duit, kita bersedekah. Jadi tambah satu koleksi ibadah. Sedekah dan sedekah ada lebih lagi, kita pergi umrah, tambah lagi. Tengok. Kemudian ada orang datang minta derma, kita bagi lagi. Ini ada tuan-tuan, idea yang bagus. Ada orang jumpa saya, Ustaz, kat sini kat mana ada tempat tahfiz ke, anak-anak yatim ke? Saya tunjuklah. Kalau Alpik tu tunjuk. Saya tanya kenapa? Saya nak bayarkan, Ustaz. Saya ada rezeki lah. Jadi saya nak bayarkan yuran untuk murid-murid ni untuk bulan ni. Jadi saya bawa sana, dia bayarlah. Ada tak anak yatim? Dia tanya. Anak yatim ada 2 orang. Okey, saya bayarkan. Saya tanya pada ustaz tu, memang biasa gitu. Ada orang datang. Macam tuan-tuan, mungkin ada duit lebih kan, cari tempat orang menghafal Quran tu kan? Dia kan ada yuran sebulan 400 tu, yuran makan apa, kita bayarkan untuk dia. Bulan ni kita bayar untuk dia.
Jadi bulan tu tuan-tuan, misalnya bulan 4 April ni kita bayaran dia, budak tu belajar tu pahalanya kita dapat. Seperti mana pahala budak tu dapat, kita dapat. Orang menghafal ni kadang-kadang satu ayat tu diulang berapa kali? 21 kali, 50 kali, 60 kali, 100 kali. Dia baca Quran tu satu huruf 10 pahala. Kalau diulang-ulang tu kita dapat juga. Jadi orang ni memang ada biasa gitu. Ada jenis orang tuan, sini mungkin ada juga lah. Dia tak boleh tengok bil. Tengok bil aja dia ambil zoom. Dia bayarkan. Kita kata bil pun tak pernah nampak saya tu bil. Kalau umpit tu bil air. Bil elektrik tu dia kadang-kadang ada, kadang tak ada. Sebab banyak kan, bil elektrik tu banyak, 1000. Kalau umpit tu 1000, sini tak tahu lah. Sini 5 waktu pun aircon kan. Saya aircon malam lagi waktu kuliah. Dengan hari Jumaat itu pun kat 1,900 lebih kan. Tapi air ni memang tak pernah jumpa saya. Setahun kadang tak jumpa bil air. Jumpa yang dah dibayar. Tengok dah kapal tu, tengok bawah tu dah dibayar. Ni jenis orang nampak kebajikan. Macam-macam jenis kebajikan. Ada satu sahabat saya yang di apa, kota, di taman Mahkota. Kalau Lampir kata Propen lah. Dulu Propen kan. Sekarang tukar Taman Mahkota. Surau dia tuan-tuan, dia tulis itu nombor akaun elektrik, nombor akaun air. Elektrik dia, dalam akaun dia duit lebih. Duit, orang masukkan duit dalam akaun elektrik TNB untuk surau. Dia kata saya tak takut Ustaz. Sebab duit kita tadi dekat TNB itu lebih banyak. Jadi kita duit dah bayar. Ada juga macam tu. Dia jenis tak nak tunjuk kan, dia online kan, masukkan duit sebulan 100. Tuan-tuan, ambil akaun surau ni, surau tu, sebulan 2 surau kita bagi. Tengok nanti kita jalan-jalan, ada surau ni nampak aktif lah. Tengok kehadiran pun banyak. Jadi bila kita sumbang tu banyak dapat kan, banyak orang dapat, sumbang kat situ pula. Macam-macam. Itu rahmat tu. Maknanya dia menyedari tentang peluang-peluang pahala. Itu rahmat, kebaikan. Ada orang di depan dia pun peluang dia tak nampak. Ada Jumaat tuan-tuan, ada tempat-tempat yang orang maklumkan, dia meniaga tu sembahyang Jumaat dia tak pergi sembahyang, meniaga kat halaman masjid. Yang perempuan lah, ini ada yang lagi-lagi tak sembahyang. Waktu sembahyang tu dia entah lari ke mana. Punya dia tak nak sembahyang tu, di halaman masjid pun tak sembahyang. Apalagi kalau kat rumah nak datang ke masjid, dia nampak tentang bisnesnya je, dah boleh dapat duit ni kat masjid tu. Tapi dia tak nampak pahala yang kat masjid tu. Benda ni berlaku dulu masa zaman-zaman airport dekat Subang tu. Mungkin sebagai tuan-tuan ada pengalaman dekat tempat Ustaz Dahlan dulu. Allahuakbar. Punya garam Ustaz Dahlan tu. Dan nak azan dia bawa tongkat dia tang dia jalan kan. Saya ingat Allah Ustaz Dahlan sebab dia nak pastikan mak sembahyang. Bila dah azan tutup je. Kalau tak garam macam itu, depan pintu masjid pun tak nampak pahala. Duit nampak. Ni jenis itu tandanya tak ada rahmat tu, tak ada kebaikan. Jadi rahmat ni kita faham dengan yang lebih luas. Bukan rahmat ni istilahnya sembahyang tak boleh sembahyang, atau rahmat tak. Maknanya sekecil-kecil benda ni, maknanya kita nampak kebaikan ni. Tu kadang-kadang kita duit banyak tak tahu nak buat benda baik. Last kita habiskan duit untuk benda-benda yang tak baik. Kereta kat rumah sampai 7-8 biji, duduk 2 orang suami isteri, kerja sampai kereta sampai 7-8 biji.
Memanglah dia mampu, kita tak nafikan kemampuan dia, tetapi dari sudut kebaikan, kebajikan, kita kena manfaatkan. Ambil je lah keperluan kita. Keperluan kita 3 lah. Ada setengah orang. Saya ada kawan tuan-tuan, kalau dia pergi majlis kenduri jamuan ke apa, kereta ni. Dia kerja kereta ni, pergi mancing kereta ni. Dia cerita dengan saya tu, kalau ikut pahaman saya tu, dia 3 jenis dia. Yang sport, MPV satu. Ini sampai 7. Saya tanya-tanya, rupanya yang 4 tu bateri kom, bateri weak sebab tak jalan. Mana membazir? Membazir situ. Sebulan tak berjalan, mana bateri sampai bateri weak itu, mungkin sebulan tak berjalan, rugi. Lebih baik kita manfaatkan. Sahabat saya Imam Gecing kata apa? Kita kompreskan 3-4 biji yang tak dipakai tu, belikan kompresor, belikan mesti satu yang mewah, kan? Lepas yang lain kita infakkan ke masjid duitnya. Hidupkan kita, cairkan. Itu rahmat. Ada seorang tak nampak kan, dia bangga dengan banyaknya harta, tetapi harta itu tak bermanfaat. Rumah ada 3-4 biji, orang sewa tak bagi, takut rosak, dibiarkan, sayang kan. Ada sahabat saya, rumah besar, letakkan tempat tahfiz. Saya tanya, apa wakafkan ke? Wakaf guna. Bukan makna serah, wakaf guna. Selagi mana kau buka tahfiz kat sini, duduklah. Kalau kau tak nak, kau keluar. Rumah tu hak tu lagi. Bukan makna kita wakafkan bagi dia, tak ada. Wakaf guna. Dia macam-macam wakaf. Wakaf guna. Rupanya ada setengah sahabat saya, dia ada kebun kelapa sawit. Dia wakafkan 3 batang pokok kelapa sawit. Jadi pokok kelapa sawit 3 batang ni, 3 pokok ni, hasilnya dia setiap kali dipetik tu, berapa dapat masuk masjid. 3 pokok ni untuk masjid Al-Lempit, 3 pokok ni untuk surau ni. Dia buat gitu. Dia tak banyak pasal harta, mungkin dia pun ada keperluan, kan? Satu hektar tu apa, 60 pokok misalnya, kan? Jadi 3 pokok untuk infak ni. Tak banyak tuan-tuan. Kita orang awam ni kan, tak apa, tak banyak, tapi mana istiqamah. Tiap kali petik 3 pokok ni, tengoklah, dapat 3 tandan. Bulan maknanya berapa jumlah? RM10. Tapi kalau time buah banyak tuan, 1 pokok 3 tandan, 9 tandan, RM50 lepas. RM50. Itu setengah-setengah masjid tuan-tuan. Saya tengok masjid Jenjaru, saya tengok duit dia 200,000 lebih. Rupanya tanah wakaf banyak. Tanah wakaf tu ada orang wakaf pokok. Kebun tu dia punya lagi, pokoknya untuk masjid. Bukan maknanya dia wakafkan kebun tu jadi hak masjid, bukan. Pokoknya, selagi mana pokok ni berbuah, kita pakai masjid dah. Bila pokok ni tinggi sangat, besok kita tanam baru, dah habis, tak ada wakaf dah. Kecuali kita tanam baru, kita lafaz baru. Ada apa tu? Mana kreatif kita ni beribadat. Jangan istilah sama. Yang kita tahu ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji, itu je. Macam-macam ada. Dan kalau kita tengok dalam kitab, kita apa yang kita baca, kita datang ke masjid, kita tak boleh nak menyumbang lampu, tak boleh. Tak ada duit, istilahnya lah, mudah kita. Yang kita sumbang apa? Tenaga. Datang awal, on switch, buka. Kita bukan untuk syiar, tapi kita terus buka lampu, buka kipas. Ini kalau kita, siapa yang datang pagi tadi, dia buka lampu, buka kipas, kita guna ni berapa? 1 jam lebih, kan? Pahala kita tu, dia pun dapat sama. Sebab tu orang yang faham tentang rahmat ni, dia faham istilah rahmat ni tuan-tuan. Dalam satu ketika, ibadat dia tu 3 in 1, all in 1. Dia ada pahala dia datang, dia ada pahala dia ajak orang,
Kebetulan tadi ada orang menompak dan jalan kaki. Dia naik motor, naik motor. Jadi dia sampai masjid dengan naik motor kita, dapat sama-sama kita. Ataupun semalam kita ajak jiran, bang besok ada kuliah subuh, mari kita pergi sama. Saya tunggu abang. Kalau saya start motor belum tu, abang keluar lah kan saya. Kita ajak. Dia pergi. Selama mana 1 jam dia duduk dekat masjid ni, dekat surau ni, dia dengar kuliah, selama tu kita dapat pahala. Setiap 1 saat 1 pahala. Cuba bayangkan. Itu maknanya dia ada 3 dalam 1, 2 dalam 1. Pahala kita buka. Pahala kita, kalau dulu ada bentang sejadah lain, kita nampak ada apa najis ke apa kita buang, macam-macam pahala orang kata. Kan? Ada pula kalau setengah tempat dia sponsor pula. Setiap hari Ahad ni jamuan sponsor. Seorang ni, hari ni orang ni sponsor, besok sponsor. Tak banyak kan, RM150 je. Tapi yang datang berapa ramai orang makan. Kadang kita RM150 tu kadang beli benda-benda bukan tak bermanfaat. Kita beli mesin. Ada mesin yang mahal tapi mesin murah, mesin China. Sampai rumah pakai sekali rosak. Setakat itulah kita dapat. Tapi dengan kita infak, kita belanja orang yang mengaji ni, pahalanya banyak. Itu saya nak cerita rahmat tu. Jadi ketika kita basuh kepala tu, menyapu kepala, kita doakan, lintaskan dalam hati, moga-moga ya Allah perbanyakkan rahmat atasku. Sebab dengan orang kata istilahnya di kepala ni ada otak, kita berfikir, ada minda kita. Minda kita itulah yang boleh berfikir mana yang baik, mana yang tak baik. Turunkan kepada aku akan berkatmu. Keberkatan. Apa makna keberkatan? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Turunkan kebaikan. Kita ada kesihatan. Macam mana nak tambahkan kebaikan, ada kesihatan. Ada orang seperti sihat dia rehat. Ada orang takut nak pergi masjid, pening takut pergi masjid. Sepatutnya bila kita rasa pening itu, kalau mati pun mati pergi masjid. Yang kita takut pening-pening ni pergi pasar, mati kat pasar. Sepatutnya begitu. Kita pergi pasar sanggup. Ini ada saya tengah tengok baru ni kita bincang-bincang AJK. Ada orang ni lama tak pergi masjid, dah 3-4 bulan dah. Kita tanya-tanya jiran-jiran dia kata uzur. Tapi kita selalu nampak dia tak pasang. Tapi Jumaat tak sampai, dia kata uzur. Saya pernah tanya dekat dia kata mata tak pernah nampak ustaz, nak drive tak nampak tu. Tapi saya nampak dia drive sampai ke pasar, bawa kereta sampai ke pasar. Bila kita tanya lama tak nampak ke masjid, saya ustaz mata tak boleh nampak dah, kalau kita driver tak, anak-anak tak ada kat rumah. Saya nak aja kalau jumpa kat pasar, boleh pula driver. Tapi takut dia muka hijau pula kan. Takut muka hijau pula. Kadang-kadang tak begitu. Bila alasan, kadang-kadang pula kita tak tanya tapi dia segan sendiri. Jumpa kat kedai minum kan, kita medan juga kan, kita mengeteh lah kan. Ustaz, minta maaf lah Ustaz, hajat ada pergi masjid tapi tak sampai Ustaz, minta maaf lah. Mata pun tak pernah nampak. Kita tak tanya pun, tapi dia terasa sendiri. Sebab kadang-kadang memang kita musik lama tak nampak kan. Kawan-kawan dah tanya dah, rindu dah, begitu kan. Mata tak nampak, tak boleh bawa telegram. Jumpa kat pasar 3-4 bulan saya tak sembahyang Jumaat. Tengok tak ada. Pasal dia yang kita kenal. Dulu kalau dia pergi masjid memang tempat dia tu je. Seolah-olah kalau ada orang dulu tu lupa dia bangun kalau gitu. Tempat dia memang itu. Jadi bila dia tak ada, kita nampak perasaan sangat. Tapi maknanya memanglah dia uzur lah, dah usia kan. Saya tengok dia pun dah 70 ada tu.
Tapi itulah maknanya. Semalam saya baca hari Jumaat, tazkirah dekat majlis daerah Kelang, Kolangan. Kebetulan saya baca kitab Sirus Salikin. Imam Al-Ghazali menyebut hilang keberkatan pekerjaan kita. Dia bagi tajuk pekerjaan barokah, pekerjaan yang berkat. Hilang keberkatan usaha kita bila mana kita boleh pergi ke tempat bekerja tetapi kita tak boleh pergi tempat sembahyang, mana masjid. Dalam kitab tu digunakan jangan sampai kita boleh pergi ke pekan dunia tetapi kita tak sampai ke pekan akhirat. Itu bahasa kitab lamanya. Maknanya jangan sampai kita boleh pergi tempat kerja tapi kita tak boleh sampai tempat masjid. Tempat kerja tu jauh 40 km. Jam dia dah 2 jam. Jamnya dia boleh hilangkan stres dia jam tu. Keluar duit lagi. Boleh sampai juga tempat bekerja tu. Tapi masjid yang tak jam, yang berapa meter daripada rumah, yang selesa ada airconnya lagi, kadang-kadang ada makannya lagi, tak sampai. Hilang keberkatan rezeki kita hari itu. Kemudian dikata apa? Jadikanlah awal harimu akhirat, pertengahan harimu dunia, dan hendaklah kamu tutup harimu dengan akhirat. Maknanya apa? Lepas tu dihurai itu, hendaklah kamu sembahyang subuh berjamaah di masjid sebelum pergi kerja. Kemudian kerjalah. Kemudian malam hendaklah kamu berada di masjid lagi untuk beribadat. Dalam kitab Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, Sirus Salikin tu dia huraian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia terjemahkan bahasa Melayu. Sirus Salikin kita lama, kitab kertas kuning. Bukan kitab kuning lain pula kan. Kitab kertas kuning. Memang lama lah, kuning tu sebab dia lama, kita lama. Ada 7 perkara supaya kerja kita tu diberkati, ada keberkatan. Ada 7 perkara. Salah satunya itulah, jangan sampai kamu boleh pergi tempat kerja tetapi kamu tak boleh pergi tempat sembahyang, ya di masjid. Sebab tu kena fikir. Kita alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, kita boleh sampai. Tapi kita kena fikir sahabat-sahabat kita, macam mana kita nak cakap dia. Kita ni kadang kita tak pernah berdakwah dengan dia, tapi dia buat salah kita kutuk. Dia walaupun orang kafir, isu-isu yang terkini lah. Bila mati siapa? Karpasil, semua orang kutuk dia. Tapi ada tak kita pernah? Saya baca ni Aziz punya, saya tak sempat nak dakwah dia. Saya baca sejuk. Ni Aziz ulas punya, saya tak sempat nak dakwahkan dia, nak cakapkan dia. Sebab tuan-tuan kita, sepatutnya kita nak dakwah dia. Masalah percakapan tu kan orang kafir. Tapi kita istilah kita. Kita dengan kawan-kawan dakwah tak pernah, dia buat salah kita kutuk. Sebab tu macam dalam hadis ni, hendaklah kamu suruh anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun dan rotan ketika mana umurnya 10 tahun jika dia enggan sembahyang. 7 tahun, 7 hingga 10 maknanya ada 3 tahun. Istilahnya kita suruh tu kita dakwah. Kita suruh, kita pujuk, kita bagi apa? Bagi ganjaran untuk anak kita biar dia boleh sembahyang. Lepas bila 10 tahun dia tak sembahyang lagi, baru boleh rotan. Zolim kalau kita tak ajak anak, kita tak pernah suruh anak, kita tak pernah pun ajak anak. Ketika umur 7 tahun tak pernah ajak, tiba-tiba 10 tahun dia tak sembahyang, rotan. Zolim. Begitu juga kita tak pernah dakwah dia, tak pernah ajak dia,
tiba-tiba kita hukum dia. Dia buat salah, kita hukum dia. Zalim kita. Di jiran kita, bila jiran memang ada hak untuk kita nak tegur, untuk kita nak ajar. Saya teringat apa untuk guru Haji Abdul Rahman, ayah kepada Dr. Basit, waktu saya belajar di sana. Dia kata wajib bagi kita jaga tepi kain orang. Yang haram masuk dalam kain orang. Kita peribahasa kita jangan jaga tepi orang. Tok guru kata wajib jaga tepi kain orang. Sebab kawan tu kain koyak, dia tak nampak. Kita tegur kain koyak. Bila kita tak tegur kain dia koyak, dia sembahyang tak sah. Dia tak sah sebab kita tahu kita tak lekap. Kita sendirilah. Kadang apa kita makan nasi kat sini kita tak nampak kan. Nasi ni orang Jawa kata tu tetamunya suruh masuk kan. Orang konjo kan, konjo makan-makan ada nasi ni, gayone kau melebu, tetamunya suruh masuk. Tu tahu lah dia. Kita tak nampak, ya nampak orang lain, orang tegur. Kalau kita biarkan, malu tak dia? Malu tak? Kadang-kadang kita makan nasi lemak, sambal tumbuk tu, ditumbuk tak ni, dekat gigi tu ada merah. Kita tegur kawan kita, kalau tak kesian dia malu. Cuma tegur, Syekh, ada sambal lah dekat pelan-pelan kita cakap dengan dia. Sebab ataupun kadang-kadang kawan kita lupa nak tanya zikir. Lupa tanya zikir tu. Semat kan? Semat tapi zikir tak pasal. Wajib jaga kemuliaan orang. Cuit Syekh. Kalau lelaki yang perempuan macam mana? Kita nampak ni orang perempuan pun keseluruhan juga. Seluruh takjid, seluruh takzim. Kita lelaki nak tegur dia. Ini saya minta maaf, saya sebut, ini berlaku dekat pejabat. 2-3 kali dah berlaku. Orang perempuan kadang uzur, kainnya merah kat belakang. Saya kalau yang biasa dekat apa pejabat saya tegur. Kesian dia, malu. 2-3 kali dah. Kita kat belakang merah lah. Kalau yang kat tempat saya tu dia dah biasa dengan saya. Sebab mungkin dia malu saya tegur, tapi saya rasa kalau saya tak tegur dia lagi malu. Jadi kita wajib jaga kain orang. Yang tak boleh masuk dalam kain orang. Kau ada kurap lah. Mana tahu? Aku tengok tadi aku masuk lah. Ada kurap pun tahu. Itu tak boleh. Di mana kita kena ajar. Okey, sikit lagi. Jadi minta ketika kita basuh kepala tu, sapu kepala, moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmat yang banyak, moga-moga Allah Ta'ala turunkan keberkatan, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Ta'ala. Di pada masa nanti ketika mana matahari sejengkal. Matahari sejengkal tu ada orang yang dibanjir dengan peluh dia. Ada yang banjirnya sampai ke gulali, ada sampai lutut, ada yang sampai ke pinggang. Ada yang orang kata sampai hidung tercuak-cuak ada. Kita kadang-kadang ni fikir, saya ceramah tu orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kita beratur? Dia boleh banjir, orang lain tak banjir pula. Kan? Tuan-tuan, benda yang lebih hebat daripada itu pun Allah Ta'ala boleh buat. Kan? MH370 yang canggih, yang kita adalah canggih dah sebulan lebih, tak nampak, tak jumpa. Kan? Allah Ta'ala boleh buat. Nak tunjuk engkau hebat ke aku hebat. Nah, Islam itulah. Malam tadi kat masjid saya kuliah isu ni. Rupanya tuan-tuan, dia cerita fiqh semasa. Fiqh semasa. Isu MH370 ni melibatkan hukum, banyak hukum pun. Banyak hukum. Dia kata kalau diisytiharkan meninggal, boleh tak sembahyang jenazah lagi? Boleh tak? Tengok.
Berapa lama kita boleh istihad? Benda tak jumpa kan? Kalau kita kata boleh, misalnya kita kata boleh, tu isteri-isteri yang suaminya meninggal, isterinya tu kan, dia dalam edah, dia pergi pasar kena jaga, jangan tabarruj, jangan berhias, haram. Kan? Dia ada hukum situ. Ingat ya, orang-orang perempuan ya, suami meninggal jangan suka-suka pergi konsep. Bukan tak boleh pergi konsep, tapi jangan suka-suka, jangan macam biasa. Biasa pakai baju bunga-bunga pergi konsep ya. Suami meninggal masih dalam edah, tak boleh pakai baju bunga-bunga. Tengok, ada hukum, kaitan hukum. Lepas tu dia punya pusaka macam-macam. Malam tadi dia kisahkan ketika zaman Sayyidina Umar ada berlaku hilang 2 tahun hilang. 2 tahun hilang. Perempuan tu rujuk pada hakim, katanya dia pun kahwin dapat 2 anak, tiba-tiba suaminya balik. Kemudian isterinya terkejutlah. Dah dia ada anak 2, suami balik. Dia tanya, dia kata dia hilang, dia masuk hutan, kesnya masuk hutan, dibahang dengan beruang. Kepalanya ni koyak nama dia kan, otak nak keluar. Dia kata dalam kitab Amal dia sebut kemudian ada satu kumpulan manusia kat situ, dia rawat 2 tahun baru baik. Koma je kata 2 bulan. Ada cerita kitab tersebut. 2 tahun baru sihat balik. Kemudian bila balik sampai rumah, kemuskilan. Isteri ni dia ada 2 suami, betul tak? Suami yang pertama dengan suami yang kedua. Mana yang berhak? Hukum tu. Malam tadi berusaha tu dia berjumpa masalah tu. Bukan senang nak hukum-hukum kan. Dah tak ada, dah hilang dah. Kita nak pusaka. Kemudian hukum sekarang ni, kalau sekarang ni hukum kerajaan mencari bukti wajib. Hukum kerajaan mencari bahan bukti ni wajib. Sebab dalam bahan bukti itu akan menentukan kedudukan orang ni. Itu hukum lagi. Banyak tu. Kemudian apa hukum majikan? Ni misalnya yang suami hilang ni kan, isterinya kat rumah, isterinya tak kerja, anak ada 4-5 orang, nafkah ni ditanggung oleh majikan suami. Sebab tu dia kata kalau kita jadi majikan, kita jadi bos, kita jadi tauke, ada 3 orang tu, kita jangan nampak itu je majikan anak buah kita. Kalau kemalangan dia meninggal dalam masa pencarian misalnya sekarang ni, anak isteri tu kita tanggung, wajib tanggung. Sebab tu gaji tu menjalankan, kena bagi dulu. Rupanya banyak hukum bisnes itu. Itu dia fiqh semasa, fiqh ahli semasa. Wallah itu banyak dah. Okay, sikit lagi untuk sampai ni ayat-ayat akhir. Dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Itu di antara doa ketika kita sapu kepala ni, minta supaya jangan sampai rambut masuk neraka. Rambut jangan sampai masuk neraka. Apalagi semua rambut ni kalau kita bakar pun tak sakit, tuan-tuan. Tapi jangan sampai rambut pun jangan sampai masuk neraka. Cuba bayangkan doa kita, harapan kita dalam wuduk tu pun kita mana berapa kali ulang kita supaya dijauhkan daripada api neraka. Sebab tu kita kalau dapat dihindarkan daripada api neraka, selesalah hidup kita, tuan-tuan. Kenapa pula Ustaz kita tak cakap kita masuk syurga? Itu maknanya maksud sebalik. Maknanya bila kita tak nak masuk neraka, artinya kita nak masuk syurga lah. Jauhkan daripada api neraka, maknanya kita akan masuk syurga. Dia dua je besok, sama ada syurga atau neraka.
Jadi itu tuan-tuan, insyaAllah kita cubalah amalkan. Maknanya ketika kita wudu, kita basuh muka, niatkan apa yang telah diamalkan oleh Imam Al-Ghazali. Moga-moga kehidupan kita sentiasa diberkati, ibadah kita ibadah yang sempurna, zahir dan batin. Moga-moga ibadah kita itu akan dapat menjadi perisai kepada kehidupan kita. Kita tak tahu saban hari kita ada yang orang kata yang menduga kita, ada yang menggoda kita, syaitan sentiasa menggoda, nafsu sentiasa menggoda. Kalau kita ada ibadah kita, insyaAllah ibadah itulah yang akan menjadi perisai kepada kita. Moga-moga wallahu a'lam. Saya cukup sekarang itu. Moga-moga pengajian kita dapat dimanfaatkan, dan dapat menjadikan kita orang yang beramal dalam keadaan berilmu, insyaAllah. Okey, air mustakmal. Jadi ada beberapa perkara lah. Kalau yang menadah tu tempat yang luas, kalau tempat yang luas jatuh tu dah tak jadi mustakmal. Contohnya kolah yang besar tu, bila kita basuh muka, basuhan yang pertama tu, itu jatuh air mustakmal. Tapi kalau dia jatuh masuk ke kolah yang besar tu, dah tak jadi mustakmal lah. Ini kalau kita bekas yang kecil. Jadi air mustakmal ni maknanya dia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Air mustakmal yang berlaku hanya pada basuhan pertama anggota wudu yang fardu, anggota wudu yang wajib. Maknanya basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. 4 anggota itu saja. Itu pun basuhan yang pertama. Jadi kalau untuk mandi, kalau mandi itu mandi biasa, tak ada masalah. Sebab air mustakmal dia suci, cuma dia tak boleh menyucikan. Maknanya dia tak boleh menghilangkan najis, tak boleh menghilangkan hadas. Untuk wudu tak boleh, untuk mandi wajib tak boleh, untuk suci najis tak boleh. Tapi untuk mandi biasa boleh, untuk minum boleh. Jadi maknanya kalau untuk mandi biasa tak ada masalah. Wudu belum habis lagi. Cuma wudu wudu dengan dia syaratnya tertib. Wudu syarat tertib. Apa makna tertib? Yang dulu, yang kemudian. Maknanya muka dulu, tangan gitu. Dia tidak syarat mu'alat. Mu'alat ni mana? Apa bersegera. Maknanya dia boleh, maknanya lepas kita basuh muka, kita boleh mandi dulu. Lepas tu sambung basuh tangan, boleh. Dia tak ada syarat mualat. Mualat ni macam sembahyang jamak. Sembahyang jamak kan, lepas sembahyang zuhur kita nak sembahyang asar tu atau mualat. Maknanya kena segera, tak boleh lengah-lengah. Tak boleh habis sembahyang zuhur tu kita nyembang dulu baru kita sembahyang jamak. Tak apa jamak yang kedua. Kan sembahyang asar tak boleh. Dia kena bersegera. Itu makna mualat. Mualat makna betul-betul betul-betul dia tak boleh senggang. Tapi wudu ni dia tertib. Dia tidak syarat mualat, tidak syarat betul-betul. Jadi lepas kita basuh muka, kita boleh mandi. Tapi jangan kita putuskan istilahnya wudu tu aku dah tak jadi wudu. Kalau kita kata tak jadi wudu, lepas tu basuh tangan tak boleh. Kita dah wudu juga, lepas tu kita mandi dulu, lepas tu basuh tangan. Lepas tu ada orang panggil, ada orang beri salam, kita pun ambil tuala, kita keluar, ada apa? Kejap lagi aku mandi, kita sambung basuh, boleh. Ataupun tuan-tuan basuh kepala, apa basuh muka kat rumah, basuh tangan kat surau pun boleh. Jadi tak ada masalah. Pasal kita kena faham mana. Maknanya dalam wudu dia tidak wajib mualat, dia hanya wajib tertib. Kalau dalam sembahyang jamak dia wajib mualat, wajib berturut-turut. Jadi tak boleh disenggangi.
Kecuali kita terkentut, kita wuduk terus. Tak boleh kadang kita sembahyang ada orang keluar, kita tanya mana baru kita sembahyang. Asal tak boleh. Wallah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ahsanana. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwa wa abwabal salama wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.